Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Mata dah segar belum? Okey, baiklah. Kita akan teruskan pendidikan kesihatan untuk topik yang seterusnya. Sihat sejahtera, bersih sempurna. Pada hari ini, topik kita tentang penjagaan diri dan kesihatan diri. Walaupun dunia semakin maju dan moden, kita tak nafikan pelbagai penyakit juga ada pada waktu sekarang. Baik, yang pertama, cara kita menjaga kesihatan diri ialah melakukan aktiviti riadah seperti bersenam, bersukan, berolahraga, berbasikal, berjoging, hiking. Ya, bila kamu buat aktiviti ini, kamu dapat keluarkan peluh, jantung kamu lebih kuat dan kamu juga dapat melapangkan fikiran kamu. Yang kedua, mengamalkan pemakanan seimbang. Baik, tak dinafikan sakit banyak berpunca daripada makanan. Kalau kamu salah makan, terlebih makan, kurang makan, itu semua akan memberi pengaruh kepada kesihatan kamu. Ya, jadi pastikan bila kamu makan ikut piramid makanan. Kurangkan karbohidrat, minyak, benda yang bergula, banyakkan protein, serat, sayur-sayuran, buah-buahan. Okey, yang ketiga, menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Kamu nak sihat, mesti jaga kebersihan diri. Terutamanya sekarang ni penyakit COVID. Jadi kamu kena pastikan tangan kamu sentiasa bersih, dibasuh. Dan juga persekitaran, tempat yang kamu duduk, rumah, bilik. Pastikan tak ada debu, kamu menyapu, bersihkan, jangan tunggu mak ayah kamu. Kamu pun boleh buat. Yang keempat, menjalani pemeriksaan kesihatan. Yang ini kamu kena mendapat bantuan daripada ibu kamu untuk cek kamu punya kolesterol, kamu punya gigi, ya, supaya kalau ada penyakit, kita dapat rawat secepat mungkin. Seterusnya, mendapatkan rehat dan tidur yang cukup. Baiklah, di peringkat ini, kamu sebagai kanak-kanak kena dapat tidur yang cukup. Dalam 7 ke 9 jam. Tapi 7-8 jam pun dah cukup dah tu. Baik, jangan berjaga malam. Lepas tu, kamu dah biasa tidur lewat. Dia akan mempengaruhi kamu punya mood esok kalau tak cukup tidur. Baik, tidur yang cukup ni dia dapat memperbaiki sistem imun dalam badan. Bila sistem imun dalam badan kita baik, kita susah nak dapat penyakit. Ya, dia juga boleh tidur yang kurang boleh menyebabkan kita mengalami kemurungan. Kita tak ada mood kan? Kamu kalau tak cukup tidur, kamu mesti rasa nak marah-marah kan? Okey, baik. Selain daripada tu, kita kena menjaga hubungan sesama manusia dan Tuhan. Maksudnya jangan bagi kawan sakit hati, jangan bagi ibu bapa, adik-beradik, kamu dengan adik-beradik bergaduh sebab itu akan mempengaruhi emosi kamu. Bila kita bergaduh ataupun kita kena marah dengan ibu, kita mesti rasa tidak gembira kan, kita mesti rasa sedih, murung, kita rasa gelisah. Baik, jadi kamu juga sebagai orang Islam terutamanya, jaga hubungan dengan Tuhan, solat. Bila kita solat, kita dapat lapangkan fikiran dan emosi kita lebih baik. Mengadu semua pada Allah, okey? Baik. Cara-cara menjaga kebersihan diri. Yang ini cikgu yakin kamu dah buat, okey? Cuma kita ulang kaji balik. Keperluan penjagaan kesihatan dan kebersihan diri berubah seiring dengan peningkatan usia. Baik, bila kamu mandi, pastikan kamu mandi, kamu gunakan sabun, kamu cuci celah-celah ketiak kamu, celah-celah punggung kamu, dan celah leher kamu, ya. Dan kamu pastikan berus gigi 2 hingga 3 kali sehari. Sebab kalau kamu tak jaga gigi, nanti gigi kamu mudah rosak. Mulut kamu pun bau busuk. Dan pastikan kamu shampoo kepala. Okay, di peringkat remaja ni, hormon kamu akan menyebabkan mengeluarkan minyak yang berlebihan, peluh. Jadi kalau kamu tak jaga, muka kamu, kulit kamu boleh kena jerawat. Kepala kamu mudah kena kelumomoh, ya. Baik, seterusnya, tapi sebelum tu cikgu nak ingatkan, shampoo tu walaupun kamu mandi 3 kali ke 2 kali, janganlah sampai 1 hari 2-3 kali kamu shampoo. Cukup sekali shampoo, ya. Kalau tidak habis shampoo mak kamu. Baik, seterusnya memotong kuku, bulu ketiak dan bulu pubis. Potong kuku
bukan sahaja kuku tangan tapi juga kuku kaki. Baik. Kenapa kamu kena potong kuku? Kamu pun tahu. Sebab kamu makan guna tangan. Jadi kalau kamu tak potong, nanti bakteria atau kotoran akan berada di celah-celah kuku. Jadi bila kita makan, dia akan menyebabkan kita berasa sakit sebab kita makan bakteria ya. Baik, kalaulah bakteria tu boleh nampak, mesti kamu geli kan? Okey. Kamu perlu cukur ataupun potong bulu ketiak atau bulu pubis. Ya, kalau kamu tak potong, nanti mungkin bila kamu tak jaga, dia akan bau masam, dia gatal-gatal. Okey? Baik, seterusnya pastikan memakai pakaian yang bersih. Terutamanya pakaian dalam. Baik, lelaki, baik perempuan, pastikan setiap kali kamu mandi, kamu tukar pakaian dalam kamu. Stokin, kasut. Banyak orang tak kisah tentang kasut. Kasut tu pun kamu kena cuci. Seminggu sekali pun jadilah. Ya, tantanglah kasut hitam, kamu tak cuci. Kamu tak nampak bakteria tu. Tapi sebenarnya banyak. Jadi, cuci kasut. Kepentingan menjaga kesihatan dan kebersihan. Apa pentingnya? Yang pertama, meningkatkan produktiviti kehidupan. Jadi kalau orang tu sihat, badan dia kuat, dia boleh kerja dengan baik. Kalau belajar, dia boleh fokus kepada pelajaran. Ya. Yang kedua, dapat menghindari penyakit dan masalah kesihatan. Sudah semestinya kalau kita sihat, kalau kita bersih, kita dapat mengelakkan daripada penyakit. Kita tahu penyakit contoh COVID lah. Ya. Kalau kita tak jaga kebersihan diri, senang virus tu kena kat kita atau bakteria. Penyakit kulit ke. Baik. Ketiga, mendisiplinkan diri. Okay, kalau anda jaga kebersihan diri, contohnya murid, awak datang sekolah, dia boleh memupuk awak punya disiplin. Awak bangun tidur, awak terus kemas tempat tidur, itu pun disiplin. Awak mandi, awak berus gigi pada waktu 3 kali, itu pun disiplin. Yang keempat, menonjolkan imej dan perwatakan yang menarik. Jadi kalau orang dia bersih kan, kamu kalau tengok murid-murid ataupun kamu tengok orang yang smart, yang pakai bersih, yang wangi, kamu mesti rasa, wah cantiknya, wah handsomenya, betul tak? Tapi cuba kalau kamu tengok kawan-kawan yang tak jaga penampilan diri tu, yang rambut panjang, gigi tak gosok, badan berbau, kamu rasa apa? Kamu pun tak nak dekat kan? Jadi pentingnya menjaga kebersihan sebab dia menonjolkan imej kamu. Yang kelima, dapat memupuk perpaduan. Okey, cikgu bagi contoh sekarang lah. Apa kita punya tagline? Kita jaga kita. Jadi kalau kita jaga kebersihan diri, jadi orang-orang sekitar kita pun akan rasa selamat. Cuba kamu keluar tak pakai mask. Mesti jiran-jiran ataupun pihak masyarakat marah kan? Itu sebabnya bila kita jaga kebersihan, kita dapat memupuk perpaduan. Yang keenam, mewujudkan persekitaran yang indah dan tenang. Kalau macam rumah kamu bersih, kamu tak sepah, jadi mak ayah kamu pun suka. Cuba kalau mak ayah kamu balik kerja, tengok rumah bersepah. Sebab kamu yang sepahkan. Apa rasa mak ayah awak? Mesti dia rasa marah. Sebab apa? Sebab dia dah penat. Bila dia penat, dia nak balik berehat di rumah, dia nak persekitaran yang indah. Kamu pun kalau dalam bilik, mesti nak bilik yang bersih kan? Cuba kalau bilik kamu bersepah, kamu tidur pun tak cukup, tak berkualiti. Hari ini juga, cikgu nak sentuh tentang apa itu penyakit mental. Cikgu yakin bila sebut tentang penyakit je, kamu mungkin membayangkan penyakit yang seperti darah tinggi, sakit jantung, demam, kanser. Tapi sebenarnya ada satu lagi penyakit yang melibatkan mental yang kita tak nampak tapi ia cukup bahaya. Penyakit ini sekarang ni dah mula banyak pengidapnya ya. Jadi kenapa itu berlaku? Okay, kamu kena faham penyakit mental adalah penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak yang boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang yang mengakibatkan gangguan untuk menjalani aktiviti seharian dengan baik. Dia tak boleh bekerja dengan baik, dia tak boleh tumpukan pada pelajaran. Jadi dan sebab dia apa? Dia suka hidup sorang-sorang, dia terlalu takut. Jadi ini kesian pada orang yang mengidap penyakit. Dan kalau pada keluarga, mungkin dia boleh bertindak garang, bertindak marah ya, yang teruk, yang boleh mungkin menyebabkan pembunuhan. Baik, antaranya kemurungan.
Kemurungan ialah perasaan sedih yang melampau dan berpanjangan. Sedih adalah perasaan yang sering kita alami. Okay, cikgu tak nafikan semua orang mesti ada rasa sedih. Kalau kucing mati pun kita sedih kan. Tapi sedih yang dimaksudkan ni sedih yang lebih pada 2 minggu. Ya, asyik-asyik menangis je. Dia tak boleh nak kontrol diri dia, tak boleh nak kawal diri dia. Kalau benda ni berlaku, kamu kena dapatkan bantuan pada ibu bapa kamu. Ya, ada juga kes di mana ibu yang baru bersalin, dia dah lah penat, anak-anak ni pun nakal, lepas tu suami pun tak ambil berat, jadi dia akan rasa murung, menyebabkan dia rasa tak nak hidup. Ataupun dia rasa macam dia tinggalkan keluarga, dia pergi lari. Sebab apa? Dia rasa sedih. Yang kedua, kebimbangan. Kebimbangan ni resah dan gelisah. Seseorang itu akan berasa tertekan, tegang, berpeluh, berdebar-debar dan berasa takut yang melampau. Baik, ada satu penyakit yang famous untuk kebimbangan ni iaitu anxiety disorder. Perasaan cemas yang melampau, ya, takut tanpa sebab. Jadi jantung dia akan rasa berdegup laju, susah nak bernafas, otot dia rasa kejang. Lepas tu dia banyak peluh. Ada juga orang macam ni, tiba-tiba dia kena temu duga atau dia kena cakap kat depan, dia dah menggigil, gementar, dah tak boleh nafas. Itu sebenarnya dia ada mengalami penyakit mental. Ketiga, schizophrenia, iaitu halusinasi, delusi, kecelaruan pemikiran. Dia macam rasa nampak ada orang lain nak pukul dia, orang lain nak bunuh dia, ataupun dia selalu dengar suara orang panggil dia, suruh terjun lah, suruh bunuh lah, suruh pukul lah, ya. Itu penyakit mental. Keempat, penyakit kecelaruan personality, mengalami kecacatan perwatakan atau karakter. Dia punya sikap dia berubah-ubah. Kejap dia jadi orang lain, malam dia jadi orang lain, ya. Dan bila dia jadi orang lain tu dia tak sedar pun. Okey, itu pun masalah mental. Jadi kalau kamu kena masalah mental, mesti dapatkan bantuan psikiatri atau jumpa kaunselor. Kalau penyakit itu teruk, kita ada hospital psikiatri, ya. Baik. Antara punca penyakit mental, genetik, faktor keturunan. Kedua, jangkitan virus. Ketiga, trauma. Contoh kecil-kecil dia asyik kena dera, ataupun dia pernah terjatuh di tempat yang tinggi, dia pernah lemas, jadi dia akan berasa ketakutan yang melampau. Ini akan menjurus kepada kebimbangan lah. Keempat, bahan kimia. Baik, dalam otak kita ni ada bahan kimia yang dinamakan neurotransmitter. Jika dia tak berfungsi dengan baik, dia boleh mengakibatkan masalah mental. Dan seterusnya, kesusahan hidup. Terutama orang miskin yang sangat miskin yang rasa susah. Dia akan rasa tertekan, dia akan rasa sedih. Jadi pun boleh menyebabkan dia menghadapi masalah mental. Okey, jadi itu sahaja untuk pengajaran kita pada pagi ini. Jadi kamu buka buku teks muka surat 5, buat peta pemikiran berdasarkan cara penjagaan kesihatan dan kebersihan diri. Okey, itu sahaja pada cikgu. Kalau ada soalan boleh PM cikgu. Bye.